Nah, tadi saya sebut kepada tuan-tuan dan puan, Bukhari kitab dia diatur, dia mulakan tajuk dengan ayat Quran. Kalau tak ada, dia bubuh hadis Nabi, ya. Nah, hadis Nabi yang digunakan sebagai pembuka tajuk, Bukhari tak letakkan sana. Sebab bagi dia itu bukan koleksi hadis, itu sebagai pembuka tajuk sahaja. Jadi dia tak letak sana. Dan Ad-Darqutni, salah seorang ulama hadis, mengkaji hadis-hadis yang menjadi tajuk yang Bukhari guna sebagai tajuk ini. Dia kaji ada beberapa hadis ada masalah. Jadi di sana ada masalah. Maknanya hadis yang tidak sahih. Lalu kadang-kadang kita baca, kita terkejut, orang kata, Al-Bukhari ada hadis tidak sahih. Dalam Sahih Bukhari ada hadis yang tidak sahih. Kalau kita tak faham, kita mungkin ada betul ke ni? Kan? Tapi sebenarnya itu adalah hadis-hadis yang Bukhari jadikan sebagai tajuk saja, bukan maknanya dia bukan maksudkan hadis itu sebagai koleksi hadis dalam kitab sahih dia, cuma sebagai tajuk. Saya cerita ni supaya kita boleh faham. Bila orang sebut benda ni, kita boleh cerita sebab apa. Okey. Cuma tapi yang saya sebut tadi cuma ada beberapa hadis yang ditajuk oleh Al-Bukhari ini yang dipertikaikan. Cuma kita para ulama memutuskan bahawa Al-Bukhari bukan maksud sebagai koleksi hadis, cuma sebagai pembuka tajuk. Tak penting, sebab itu pembuka tajuk dia ada yang dia gunakan kata-kata dia sendiri. Okay. Tak penting. Jadi Abu Ya'la tadi meriwayatkan Anas, di hujung riwayat dia bayar fidyah. Nah, ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan penurunan Al-Quran. Yang saya baca adalah mukadimah tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Wathilah bin Al-Aqsa, Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Nabi, daripada Al-Wathilah ini. Suhuf Ibrahim pun turun bulan Ramadan ini. The first night of Ramadan, suhuf Nabi Ibrahim. Kitab Taurat diturunkan pada Taurat, diturunkan pada the sixth night of Ramadan. The sixth night of Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada on the 13th night of Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada the 24th of Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Cuma para ulama hadis bincang, bila dimaksudkan diturunkan pada malam ke-24 Ramadan, apa maksudnya? Adakah peristiwa di Gua Hira berlaku pada tarikh itu? Macam apa yang dimaksudkan? Ataupun ditunjukkan daripada Nabi naskah lengkap Quran? Dibincang. Okay? Nanti kita masuk hari lain, kita bincang. Now, tuan-tuan dan puan, tadi Allah sebut Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Unzila fihi al-Quran hudan lin-nas, sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda. Huda lepas itu wa bayyinatin minal huda. Apa maksudnya? Wa bayyinah penjelas kepada hidayah itu. Wal Furqan, dan nama Quran yang kita sebut tadi, Furqan. Wal Furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ini maksud. Okey. Siapa yang nampak anak bulan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, dia kena berpuasa. Apa maksud? Okey, macam mana? Terutama kita di sini ada yang puasa hari, ada yang puasa esok, ada yang lusa puasa. Macam-macam, ada yang kemarin puasa dah kan. Macam-macam ni. Besok raya pun macam-macam ada. Lain tak macam. Jadi, sebab Allah Subhanahu wa taala dia mensyaratkan puasa mesti dengan faman syahida minkum asy-syahra falyasum, dengan ru'yah, melihat. Okey. Itu Al-Quran. Kita kata tadi Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Lagi apa yang menafsirkan Al-Quran? Yang kedua, hadis. Hadis menafsirkan Al-Quran.
Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas di Sahih ini, diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Summu li ru'yatihi." Berpuasalah dengan ru'yah, dengan tengok. Wa aftiru li ru'yatihi. Berbuka maknanya raya juga dengan li ru'yatihi. Itu ditambah di belakang. Fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Kalau ia terlindung pada kamu, faqdirulah. Maksud faqdirulah dalam bahasa Arab ni maksudnya kira-kiralah. Kira-kira. Apa maksud faqdirulah? Faqdirulah ni para ulama panjang, bincang. Ungkapan dia pendek lah, tapi perbincangan dia panjang. Apa maksud faqdirulah? Ya. Sehingga kan terbahagi kepada 3 pendapat faqdirulah ni. Saya sebut 2 sebab 2 yang kebanyakan di dunia ni pegang pendapat antara 2 ni. Yang ketiga pendapat yang sangat lemah. Nah, bila dia sebut faqdirulah, kira-kiralah ni, jumhur ulama berpendapat faqdirulah maksudnya cukupkan 30 hari. Tak nampak? Fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Bila ia terlindung pada kamu, faqdirulah. Kira-kiralah maksudnya cukupkan 30 hari. Itu pendapat jumhur. Jumhur maksudnya majority, kebanyakan. Yang kedua, faqdirullah itu dia masukkan dengan pakai hisab. Nah, ini yang pendapat yang mengatakan memakai hisab berpandukan kepada ungkapan Nabi itu. Faqdirullah. Kira-kira. Jadi kita pakai hisab. Yang ketiga, pendapat yang sangat lemah. Dan pendapat yang pertama tadi, yang saya kata jumhur ulama, sebab apa dia menjadi pendapat jumhur? Sebab di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut berkenaan dengan fa inna umma alaikum faqmilul iddah 30. Dia kata faqmilul iddah, lengkapkan tempoh dia 30. Nah, itu yang jumhur berpendapat bahawa yang dimasukkan dengan oleh Nabi faqdirullah itu dihuraikan oleh hadis ini pula. Maksudnya cukupkan 30 hari. 30 hari. Nah, cuma orang tanya, kita bila dah bermasyarakat, kan, bernegara, macam mana kita nak buat sekarang? Okay. Puasa dan raya puasa mestilah dengan melihat anak bulan. Jadi untuk distandardizekan, kita ikut pihak berkuasa negara tu. Kita di Australia ni ada tak council, Islamic Council dia? Jumhur ulama mengatakan bahawa kita ikut pihak berkuasa agama di tempat kita, sebab mereka telah diberi kuasa. Okay? Ada yang nak sebut negara dia macam-macam. Cuma saya sebut sikit sebab hari tu ada perbincangan. Raya haji. Raya haji ni nak ikut pihak berkuasa negara tu ataupun nak ikut Arab Saudi. Dia tu Yusuf Al-Qaradawi, dia tentang puasa, raya puasa dan puasa. Dia kata ikut pihak berkuasa negara tertentu. Cuma dalam bab haji ni, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia lebih cenderung kepada mengikut Arab Saudi, kerana dia kata haji ni ada kaitan dengan ibadah haji. Raya haji ada kaitan dengan ibadah haji. Jadi dia kata pihak yang berkuasa tentang ibadah haji ni sekarang kerajaan Arab Saudi. Jadi dia kata bagi dia haji sebab ada kaitan dengan ibadah haji, kita ikut hari wukuf yang telah ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Itu pendapat yang dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan pendapat itu ramai orang guna sekarang. Sebab dia kata puasa jelas Allah sebut tengok anak bulan kan, jadi pihak berkuasa negara tu. Tapi haji ni sebab ada kaitan dengan ibadah haji. Now, saya tak ambil ayat tadi. Okay, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Lepas tu dia ulang balik, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Pada kamu yang sakit dan yang bermusafir, dia suruh ganti hari lain.